Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam sebuah kitab, nama dia Hikayatun Fiqhiyah, Hikayat Fiqh, di mana dalam kitab ini mengumpulkan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ataupun dari kalangan atharus sahabah. Kemudian dia buat istinbat, mengambil pengajaran dan hukum daripada cerita. Kisah kita pada kali ini kisah seorang kaya. Orang kaya mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya bagaimana dia nak buat harta dia ni. Maknanya dalam dunia ni ada dua. Orang kaya bertanya tentang bagaimana dia nak infak harta dia. Orang miskin mari tanya bagaimana dia nak dapat harta. Dua yang kita hidup atas dunia ni. Betul tak? Orang kaya, orang miskin. Kita insya-Allah kita nak kaya dunia, kaya akhirat. Kalau kaya dunia, miskin akhirat, baik miskin dunia, kaya akhirat. Sebab miskin dunia sebentar, sekejap. Ada orang bantu, kerajaan bantu, pusat zakat ada, NGO ada, anak beranak ada. Tapi kalau miskin di akhirat, siapa nak bantu kita? Allahu Akbar. Hikayat dalam siri yang ke-47 ini, iaitulah kisah orang kaya bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia nak infak harta dia. Kisah ini diriwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala ata rajulun min Bani Tamim. Seorang laki-laki dari Bani Tamim datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, inni zu malin katsir. Sedap ayat dia tu, saya ni Rasulullah mempunyai banyak harta. Bukan biasa-biasa ni. Kalau kata ada harta saja tak banyak, katsir, mana menunjukkan dia tu ada harta. Wazu ahlin wa waladin, saya ada keluarga, ada anak cucu. Maaf, zu ahlin wa waladin, ada anak, wa hadiratin, dan rumah saya menjadi tumpuan para tetamu. Kita boleh bayangkan orang kaya pemurah. Kalau tak murah, tak ada orang pergi rumah dia. Siapa dia nak pergi? Siapa? Bakhil hangit, siapa nak pergi? Kan? Kita kalau tahu rumah orang miskin, orang pakai, orang bakhil, pergi tak pergi? Cari malu. Nak pergi bukan dia bagi, dia marah dengan kita pula. Maka fa akhbirni kaifa unfiq. Rasulullah, semua sahabat bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada saya bagaimana saya nak infak harta saya ni. Saya nak salurkan ke mana ya Rasulullah? Wa kaifa asna, apa yang saya nak buat dengan harta? Sedap orang ada harta bercakap tak? Berasa segar. Harta saya ni, apa yang saya boleh buat dan bagaimana saya nak uruskan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukhrijuz zakata bi malik. Tengok, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meletakkan agenda utama menyelesaikan yang fardu. Kita kena mula dengan wajib dulu. Kalau mau ada harta, makna ada zakat. Nabi kata, keluarkan zakat hartamu. Itu yang pertama. Jangan duduk sibuk nak sedekah sana, charity sini, zakat tak payah. La, tak mungkin. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Zakat itu pembersih yang akan membersihkan awak, membersihkan hartamu. Wa tasilu aqribaaka,
kemudian kamu hubungi bantuan kepada kaum kerabat, orang anak-anak beranak yang dekat. Wa ta'rifu haqqas sa'il, kamu kena tahu juga hak orang-orang yang meminta. Mana orang berhajat yang minta bantuan. Kita hari ni orang minta ramai, tapi betul berhajat tak tahu. Dalam bahasa sekarang dia panggil scammer. Nah, scammer miskin. Anak kadang-kadang tiap hari 2-3 hari mari. Saya miskin, atas agama anak kuruh, tak tahu anak siapa, kita pun tak kenal dia. Kita kata pergilah jumpa NGO yang berdekatan, paling tidak pun imam masjid qaryah awak. Kalau betul-betul macam ni punya kesusahan, dia tak tahu dia pergi ke tidak. Memang gaya tu gaya scammer lah, orang panggil. Gaya orang nak menipu, mudah bahasa kita. Nabi suruh tahu hak as-sa'il, mau kena tahu hak orang-orang yang memerlukan, cari. Wal jar, hak jiran tetangga. Wal miskin, dan orang-orang miskin. Artinya kita orang ada harta ni kena peka dengan suasana sekitar kita. Tengok jiran tetangga, anak beranak kita, keluarga kita, orang-orang miskin dalam qaryah kita ni siapa memerlukan, bantu. Faqala, kata si Tamimi ni, ya Rasulullah, aqlil li. Ya Rasulullah, boleh tak pendekkan cerita, jangan panjang-panjang ni, saya pun tak ingat. Allahu Akbar. Dia nak Nabi sebut 1, 2, 3 gitu ya, jangan panjang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi satu kalimah yang satu mudah ingat, iaitu dalam Quran, fa'atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Mudah. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, kan? Fa'atizal qurba haqqahu. Sekarang ni mudah nak cari ayat. Kalau tak ingat pun boleh cari, ingat pun boleh cari. Fa'ati, tanda pelajar-pelajar. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Setakat tu ayat ada dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 38. Tapi Nabi tak sebut Quran sini, dia kira hadis semua. Fa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Kalau begitu senangnya, kamu tunaikan hak kaum kerabat, orang-orang miskin. 2, yang ketiga ibnus sabil, para pengembara yang terputus bekalan di tengah jalan. Zaman dulu kalau kata orang putus bekalan ni putus sungguh. Zaman kita ini apa pelik? Betul tak? Kalau kita putus bekalan, kita boleh hello keluarga rumah, tolong masuk transfer duit berapa banyak nak, boleh je. Kecuali dia dirompok tengah hutan, tak ada telefon, tak ada line internet, tak ada, itu boleh lah masuk dalam hutan kau. Kita kata wala tubazzir tabzira. 4 perkara Nabi kita pesan. Tunaikan hak kaum kerabat dulu, orang miskin, para pengembara yang terputus bekalan di tengah jalan, dan jangan membazir, jangan boros di dalam pengurusan harta. Qala hasbi, ya Rasulullah, cukup dah, hasbi, cukup dah, saya faham dah apa yang saya nak buat. Orang Badui dia mudah, tak payah ceramah 1 jam, tak perlu 2 minit ini cakap. Dia pun tanya, ya Rasulullah, iza addaitu zakata ila rasulika faqad bari'tu minha ila Allah wa rasulih. Rasulullah, sekiranya saya tunaikan zakat saya ni kepada wakil Nabi, mana Nabi kita lantik wakil, amil zakah, yang pergi menguruskan zakat, ambil zakat, cukup, memadai, sah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata cukup, tak payah mari bayar aku sini, bayar kepada wakil-wakil yang telah dilantik.
Iza addaitaha ila rasuli faqad bari'ta minha. Apabila engkau tunaikan zakat kepada utusan aku, pemungut zakat, amilu zakat, pegawai PPZ, falaka ajruha, maka engkau dapat pahala penuh. Wa ismuha ala man baddalaha. Dengar ni. Dosa kepada orang yang menukarkan zakat itu. Panjang cerita kita. Maknanya kalau kita bayar zakat tak kena tempat. Macam orang ni, orang duk bimbang hari ni kan. Kita bayar zakat ni nanti duit zakat kita tu tak sampai ke saluran dia, tak sampai ke asnah betul-betul. Nabi kata falaka ajruha, kamu dapat pahala, dosa naik atas kepala orang yang menukarkan dia. Kalau dia tukarlah. Tapi jangan kita was-was pula. Hadzal hadis rawahu Ahmad, diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabarani. Kata di Syekh Syuaib, rijaluhu thiqat, rijalus sahihaini, sanad dianya baik insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan. Perbincangan yang pertama, dilalatuha. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Tanda pelajar, hadis ini menunjukkan kepada at-targhib fi ikhraj az-zakah. Galakkan supaya orang yang ada harta mengeluarkan zakat. Karena itu Nabi SAW memulai perbincangan dia, nasihat dia dengan zakat. Nabi tak suruh solat dalam hadis ni sebab apa? Yang mari bertanya masalah harta, kenapa nak suruh solat pula? Yang solat kita dah bincang dalam siri lepas. Kaitan solat dengan zakat macam kembar siam, aqimus salah wa atuz zakah. Yang kedua, dalam hadis, dilalatul hadis tafaqqud zawil hajah. Nabi SAW minta orang ada harta supaya pergi siasat, mencari siapakah orang yang berhajat yang patut kita bantu. Ini penting. Dilalah yang ketiga, al-bidayatu bisilatir rahim. Permulaan utama yang kita kena bantu, kita kena tolong, siapa dia? Iaitulah zawil arham, keluarga kita yang terdekat. Jangan tolong orang lain dulu. Kalau kita ada NGO kita bantu anak beranak kita dulu, lepas tu baru pergi ke orang lain. Ini kita kadang-kadang terlupa anak beranak. Duk sibuk sana sibuk sini sebab boleh selfie sana selfie sini, terlupa kau kampung sendiri. Kita kata lah, ini satu kecuaian. Baik, hadis ini menunjukkan tiga perkara: galakkan zakat, beri perhatian besar kepada keluarga, orang-orang yang terdekat, dan juga utamakan mulai dengan anak beranak kita, silaturahim, zawil qurba, orang-orang yang keluarga yang terdekat. Baiklah, 10 perbincangan kisah. Yang pertama, Anas. Rawi hadis nama dia Anas. Pelajar-pelajar, siapa dia Anas ni? Tanda. Nama dia Anas bin Malik. Gelaran dia Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Najjari Al-Madani thumma Al-Basri. Maknanya nama-nama gelar dia Ansari, dia sebab dia Ansar, orang Madinah. Khazraji, Najjari, Bani Najjar, Madani, memang dia orang Madinah, lahir Madinah. Thumma Al-Basri, kemudian Anas di akhir hayat dia berpindah ke Basrah, jadi tuan guru besar di sana. Dia telah berkhidmat kepada Nabi SAW hadaran wa safaran. Nabi duduk di Madinah kan, Nabi musafir, dia ikut khidmat kepada Nabi SAW bermula daripada Nabi sampai di Madinah hijrah, sampailah Nabi kita SAW wafat. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan kisah Anas. Dengar cerita. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sulaim. Nabi pergi ziarah Ummu Sulaim, mak Anas. Fa'atathu bitamrin wa samin. Ummu Sulaim bawa tamar
dengan minyak sapi. Sedap. Makan ni Arab ni ambil tamat, colek minyak sapi. Hui. Sedap. Kan? Kita sini tak pandai makan lagu ni. Makan watama cicah cis. Mana Sabah kah? Nah. Zaman kita lah. Dia dulu minyak sapi, samin dia panggil. Nabi pun kata aidu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'ai fa inni shaim. Nabi kata simpan balik makanan kamu. Watama masuk dalam bekas. Minyak sapi masuk dalam tudung dia, aku puasa. Mana saya tak boleh makan, aku puasa. Nabi pun tak buka puasa. Hadis ini menunjukkan bahawa kalau kita pergi ziarah orang kita berpuasa, kita bebas. Sama ada kita nak buka puasa atau tak nak. Kalau kita nak, kita minta maaf. Tak usah angkat air, saya puasa. Boleh ya. Tapi kalau senyap-senyap tiba-tiba tuan rumah keluar, bukan biasa-biasa, bukan main sekut mayat. Kena ada sekut mayat. Ada pula orang macam-macam kita ni pergi kedai runcit nak beli biskut mayat dia panggil. Rupanya biskut tawar tu dia panggil biskut mayat. Orang tawar kecil. Macam-macam istilah orang tua ni. Kalau keluar air biskut ni lain. Ni keluar masya-Allah hidangan sedap. Titik air dia boleh buka puasa. Orang puasa sunat amiru nafsihi, dia bebas nak buka, buka. Maka di sini hadis ini Nabi tak buka puasa. Nabi kata ini shaim, aku puasa. Maka Nabi pun pergi ke satu sudut rumah, Nabi solat sunat di situ. Fada'a li Ummi Sulaim, Nabi kita berdoa keberkatan kepada Ummu Sulaim dan keluarganya. Kemudian Ummu Sulaim datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah innali khuwaisah. Maaf Rasulullah, saya ada hal ada hal khas nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mahi, Nabi tanya, apa dia nak cakap apa? Silakan. Qalat khadimuka Anas. Allahu akbar, mulianya Anas. Bahagia anta Anas fid dunya wa fil akhirah. Dia kata Anas ni Rasulullah khadam Rasulullah. Dia suruh Anas supaya berkhidmat untuk Nabi. Tapi satu dia minta, fadu'ullah lah. Rasulullah doakan Anas. Tolong doakan dia. Qal fama taraka khair akhiratin wala dunya illa da'ali. Anas kata Nabi kita doa untuk aku, untuk dunia, untuk akhirat, semua didoakan. Di antara doa nabinya, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fi. Tanda ni pelajar. Kalau orang suruh kita doa selalu. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, rezekilah kepada Anas ini harta yang banyak, keluarganya ramai. Jangan setakat tu. Wa barik lahu fi, dan berkatilah semua yang engkau berikan. Sama ada harta berkat, keluarga berkat. Kita ni kalau boleh harta banyak tak berkat, buat nanya baik tak ada harta, buat seksa di akhirat esok, kan? Maka Nabi kita lengkap doa. Di sini para pelajar kita sekalian, kita kena belajar. Bila jadi ustaz, jadi tok lebah esok, kalau orang kata ustaz doa ke saya, doa selalu. Orang bawa anak dia mari, doa ke saya ustaz, tak tangan atas kepala budak, Allahumma barik lahu fi. Ya Allah, berkatilah budak ni, ambithu nabatan hasana, besarkan dalam pembesaran yang baik, beri ilmu yang bermanfaat. Doa. Kita kadang-kadang dah, ustaz tolong doakan saya. Tengok dia sampu mari tak mari, mari sampu klik buka mula pula, merah ke biru. Nah, kalau merah panjang sikit, kalau hijau kurang sikit, contohnya lah. Doa spontan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang minta doa, langsung dia doa. Kita kena belajar dari sudut sunnah. Belajar. Maka Nabi doa apa kepada Anas? Berilah rezeki kepada dia harta, anak, keluarga maksudnya, dan berkatilah. Qala Anas, dengar ni, Anas kata apa? Fa inni lamin aktsaril ansari mala. Aku ni alhamdulillah dengan berkat doa Nabi termasuk salah seorang ansar yang banyak harta di Madinah. Subhanallah. Wa haddatsatni ibnati, anak dia bagi tahu kepada dia,
bahawa keluarga dia kata lebih daripada 120 orang family dia. Ramai sekali. Sebab berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu anak duk tulis risalah master tahqiq kita Al-Matlabul Ali fi syarhi Wasit Al-Ghazali, duk tahqiq cerita Anas. Anas khadimu Ka'udumulah. Pada waktu tu lahirlah anak yang pertama kita lahir di Madinah. Kita pun tak ada lah, tak mikir panjang, tak nama Anas lalu. Itu cerita jadi Anas. Orang tanya Abu Anas siapa? Abu Anas. Jadi ayah Anas, gitulah maksud dia nya. Setengah bau ni orang mari tangga masjid, dia kata ni Abu Anas. Tapi tengok dalam nama buku ni nama lain. Oh ni nama kita kan ada nama pula di sini. Dia jadi pening. Kenapa nama lain? Panggil Abu Anas. Kita kata huwa, dia dah lah tu. Budaya orang Melayu ni dia tak ada kunyah tu mana Abu. Semua pelajar ni boleh panggil Abu belakang ni. Tak ada anak, tak syarat. Dia panggil kunyah. Setiap orang tu tak mesti nama lah Abu. Esok kita nak dengar Abu belakang dah. Boleh. Kena pilih malam ni nak jadi Abu apa? Abu Muhammad, Abu Hamid. Baik. Tamatlah cerita Anas. Panjanglah cerita Anas ni, kita dah cerita berapa kali dah. Anas kata dalam hadis ini, jaa ata rajulun min Bani Tamim. Seorang laki-laki dari Bani Tamim. Anas tak beritahu nama apa. Tidak disebut apakah nama Bani Tamim ini. Sedangkan dia tu orang kaya yang dihadiri rumah dia sentiasa didatangi oleh orang-orang yang memerlukan. Tapi dia tidak tahu. Anas tak sebut nama dia. Boleh jadi masa tu masyhur sangat, ataupun rawi tidak ambil berat tentang nama dia, pakai sebut rajul Bani Tamim. Macam kita juga, siapa jumpa ustaz dia, orang kapur tu, orang Kota Baru contohnya, dia tak sebut nama. Maknanya rajul Bani Tamim, dia tak sebut nama. Kata di para ulama, kita fokuskan kepada hikayat tanpa kita mencari nama, tak apa. Macam dalam Quran banyak nama-nama orang-orang yang hebat-hebat, Allah tak sebut nama dia. Perlukah kita cari nama? Tak perlu. Tapi geng-geng Israeliat, dia korek sana korek sini nak suruh keluar nama, sehingga dia cari lembu Bani Israel ataupun anjing Ashabul Kahfi tu, jantai kau, betina kau, warna apa, kuruh, tak ada kerja berlaku tu. Kita panggil tidak ada kerja. Baiklah. Yang ketiga, laki-laki yang bertanya ini Al-Ghaniyu, kaya, banyak harta, keluarga dia besar, mana anak beranak dia ramai, rumah dia menjadi tumpuan orang-orang yang memerlukan. Sebab itulah dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tanya apa yang patut dia buat dengan kekayaan dia. Apa yang patut dia buat dengan kekayaan dia. Ini eloklah kalau kita ada sahabat-sahabat yang kaya, kita pergi jumpa ustaz-ustaz kita yang boleh memberi nasihat, apa yang patut saya buat tentang kekayaan saya ni. Sebab kalau tak kena jalan, tak kena gaya, kita akan kerugian harta kita tu, rugi banyak. Rugi ke tak rugi? Rugi. Maka dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekayaan dia. Nak dengar cerita? Nak dengar? Di Malaysia ada seorang yang bernama, tengok nama dia ni masyhur, sudah ada nama dia. Dia asal orang India, asal dia orang dia, keluar dalam Sarawak, masyhur lah sudah ni. Tengok nama dia ni. Kisah infak yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ahmad Dauji Dadaboy. Siapa dia boleh sebut nama ni? Boleh 10 sen. Coba kata. Ahmad Dauji Dadaboy rahimahullahu ta'ala. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Ahmad Dauji ni rahimahullahu ta'ala, mari kita baca secara sikit cerita orang pandai.
Dia dilahirkan pada tahun 1907 di Gujarat, India. Dia merantau ke dunia pada tahun 1940, dia sampai ke tanah Melayu. Bukan Malaysia lagi, tanah Melayu. Memilih untuk menetap di Kuala Lumpur, berhenti di Kuala Lumpur. Dia ni fasih berbagai bahasa, boleh belaka orang putih, boleh apa boleh. Dia sudah ada rangkaian kenalan perniagaan di merata dunia. Maka dia merupakan seorang hartawan dan ahli perniagaan yang berjaya ketika itu. Berjaya. Anda nak ringkas, kalau nak baca dalam berita ni, dalam maklumat. Mufti wilayah tulis tentang sejarah hidup dia dalam web Mufti, cari tentang kelebihan sedekah, wakaf. Pada penghujung usianya, beliau mewakafkan keseluruhan hartanya termasuk sebidang tanah seluas 1.2 hektar di Kuala Lumpur. Orang panggil segitiga emas. Tapak tanah yang paling mahal sekali pada 24 Januari 1987. Tak lama lepas dia wakaf, Ahmad Dauji ni rahimahullah taala meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Dia meninggal dunia dan dia tidak ada anak. Tengok, kalau harta ni tidak diwakafkan awal-awal, bagaimana harta dia tu? Tapi alhamdulillah dia wakaf awal-awal. Maka pada tahun 18 September 1991, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengisytiharkan bahawa MAWIP, Majlis Agama Wilayah Kelantan, adalah pemegang amanah. Dan sekarang ni berdasarkan kepada seorang je yang tanda tangan wakaf. Subhanallah, rezeki dia. Katanya harta dia tu 1.2 hektar bernilai 34 juta duit. Setelah dibangunkan telah menjadi 151 juta. Kalau siapa dia pergi KL, Menara Bank Islam, itu tanah dia. Alhamdulillah, ana telah pergi beberapa kali, dijemput oleh para sahabat kita, Ustaz Salah dan lain-lain di Menara Bank untuk kita sampai ke tazkirah. Surau dia pun nama surau Ahmad Dauji Dadaboy rahimahullah taala. Ini cerita. Yang baru ni ana cerita orang jutawan hak mati di Riyadh, ingat kan? Mati di Riyadh tak ada anak. Mahkamah cari-cari jumpa 3 orang waris dia. Seorang-seorang waris boleh 100 juta riyal. Berapa? 100 juta, bukan rupiah, riyal Saudi. Hakim minta setiap orang derma 1 juta kepada si mati untuk kita bina masjid. Mana kalau boleh 3 orang 1 juta seorang, boleh 3 juta. Bolehlah buat masjid kecil-kecil, surau. Hak pertama kata, "Maaflah Tuan Qadi, saya ni banyak anak ramai." Pula. Yang kedua kata, "Maaflah Tuan Qadi, saya ni hutang banyak." Hak yang ketiga, ni jawapan lipat maut pagi. Kona baring kata orang. Dia kata, "Tuan Qadi, kalau waktu hidup tuan harta ni tidak memanfaatkan harta dia, kalau dia sudah mati, apa yang kita nak bagi? 1 riyal pun tak bagi." Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah, si As-Sahabi At-Tamimi ni orang cerdik. Dia mari tanya Nabi SAW, bagaimana nak buat dengan harta dia ni? Subhanallah. Yang keempat, kita tahu soalan dia ni menunjukkan bahawa dia ni orang ada harta dan sangat menjaga hak agama dia. Bagaimana dia nak menyelesaikan, bagaimana dia nak uruskan harta dia supaya dapat manfaat kepada keluarga dia, kepada masyarakat dia dan kepada negeri. Allahu Akbar. Ini boleh. Sebab tu dia mari tanya, akhbirni kaifa unfik wa kaifa asna. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana saya nak nafkahkan harta ini, apa yang patut saya buat dengan harta ini. Kita kata subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Bagi orang Arab, keluarga dipanggil kabilah. Kabilah ni memang dia besar. Dia besarkan kabilah. Kerana itu dalam sistem jinayah, dalam undang-undang Islam ada satu sistem dia panggil al-aqilah. Al-aqilah ni contohnya orang ni bunuh orang dengan tersalah. Dia main panah, kena. Mati tersalah. Tersalah tak boleh balas bunuh, tapi dia kena bayar diat, pampasan. Maka semua ahli kabilah dia tu kena derma 1 ekor 2 ekor seorang unta. Itu dia panggil sistem aqilah.
Pasal itulah orang Arab ni kabilah dia kuat. Tapi dia masih lagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak buat dengan harta aku ni? Itu menunjukkan seorang yang ihtimam, orang yang mengambil cakna dengan cara didikan agama, bagaimana menguruskan harta. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Maka dalam pemerhatian pengkaji mengatakan tabiat orang Badui zaman tu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta dia melalui 3 jalan. Sama ada tijarah, perniagaan, wa imma ziraah, mari daripada kebun, tanaman, pokok tama. Pokok tama ni kaya tahu. Ana pernah interview kawan kita Arab. Kata berapa pokok tama, berapa batang tama mu ada? Tak banyak dia kata, lebih kurang dalam 500 batang pokok. Kata satu batang berapa kilo? Dia kata ada yang 500 kilo, ada yang sampai 1000 kilo sepokok. Besar pokok tama kan. Makna kalau kena ke pokok mahal-mahal, sebatang saja berapa dia punya duit. Masya Allah tabarakallah. Jadi dia mari tanya tu, kita tahu maknanya orang-orang Badui ni sama ada dia ahli perniagaan, tajir, ataupun dia ni sahibul bustan, kebun, ataupun sahib al-mawashi, ternakan hayawan. Oh, kambing dia sepadan, bukannya beg-beg berarti 2-3 ekor kambing kita. Sambil-sambil duk jaga, kabar-kabar duk berok depan tangga masjid kan. Tak. Kambing Arab ni dia di padang. Ana selalu gurau lah kawan-kawan dalam kelas waktu ana belajar di kuliah syariah. Ramai orang Arab Saudi sekali. Katamu kalau nak kahwin, aku dengar kata sampai 100,000 mah kahwin. Kapur kita berapa mah kahwin? 5,000. Arab 100,000. Oh, kata pak tua mu tak boleh kahwin. Saja kita main dia. Mu ni pak tua tak boleh kahwin. 100,000 nak ambil mana? Le ya akhi. 100,000 sahal dia kata. Sekandar kambing tak cukup. Oh, sedap dia cabar kita. Sekandar kambing pun cukup dah. Oh, bisa Badui. Baik. Kau ke Badui dah kita malam ni. Yang keenam, orang ada harta mengeluarkan zakat adalah merupakan suatu agenda besar, kerana zakat menjadi pengawal kepada kelangsungan harta kita. Siapa dia nak suruh harta dia berkat, siapa nak harta dia berpanjangan, subur sentiasa, zakat jangan lupa. Kalau tidak, harta banyak tapi hilang tak tahu ke mana. Boleh jadi harta tak jadi milik dia, na'udzubillah. Faham ke tidak harta tak jadi milik kita? Pernah kan satu hari Nabi kita sallallahu tanya sahabat, wahai para sahabat, siapakah di kalangan kamu orang yang harta dia lebih harta orang lain lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Sahabat kata, mana ada Rasulullah, kita mesti sayang harta kita. Nabi kata, la, harta kita, apa yang kita makan, apa yang telah kita pakai, lusuh dah baju kita ni, dan apa yang telah kita sedekahkan, itu harta kita. Wa ma siwa zalik, lain daripada itu harta orang lain. Sebab tu kalau ayah kita bakhil, tak apa nak derma, bagi tahu, abah, harta ni abah nak bagi ke saya semua kan ni? Dia kata, tak. Kalau tak, ambil lah sekarang. Ambil macam mana? Nama nama aku, nama abah, tapi kalau abah mati sudah bertukar kepada saya. Anda ada nak ceramah, boleh tazkirah. Kalau abah nak jadi harta ni abah punya, nak jadi harta ayah punya, sedekah. Mari kita pergi buat pondok ke, pergi buat bantuan rumah-rumah orang miskin, rumah anak yatim, lillahi ta'ala, semua tu jadi harta kita. Tengok apa sudah jadi. Cerita 3 orang diriak tadi, seorang pun tak bagi, 1 riak pun tak bagi. Cerita contoh yang terdekat Ahmad Dauji rahimahullah ta'ala, juta dia punya wakaf sekeping tanah di tengah bandar Kuala Lumpur. Masya Allah tabarakallah, wafaqahullah, Allah Ta'ala bagi taufik pada dia. Baiklah, yang ketujuh, selain daripada zakat, Nabi SAW ajar kepada kita supaya mengutamakan sedekah kita kepada keluarga yang terdekat.
Yuqaddimul qarib adal ba'id. Utamakan keluarga yang terdekat daripada orang jauh. Kita jangan duk cari NGO kami ni sana sini. Jiran kat rumah dia cabut atap pun dia tak tanya khabar. Lah. Anak jiran tetangga selipar sebelah warna biru sebelah warna merah. Pasal miskin. Tak. Lah. Ini satu kesilapan besar. Kita utamakan orang lain, abai keluarga yang terdekat. Lah. Dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun zirrahimi ala zirrahimi sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada keluarga kita terdekat, kita dapat dua kelebihan. Yang pertama sedekah, yang kedua silah, hubungan silaturahim. Dapat dua. Maka kita kena hadis ini dalam Al-Jami'us Shaghir. Ada satu lagi hadis mengatakan afdalus sadaqah as-salat ala zirrahimi al-kashih. Al-kashih ka alif shin ha. Al-kashih maknanya kita sedekah kepada anak beranak kita yang kashih, mudmirul adawah, yang mereka nampak ada bibit-bibit benci kepada kita. Hak ni kita bagi utama dulu. Awak tak suka dengan saya, hari kita hantar makanan, kita bagi hadiah, sedekah, anak dia dapat itu, kita utamakan orang ni. Sebab tahadau tahabu. Nabi kata banyak bagi hadiah, kamu akan berkasih sayang, insya-Allah. Yang ke-8 Nabi kita sebut dalam hadis ini, pertama sekali aqarib, orang yang keluarga yang terdekat, utamakan mereka ni. Yang kedua al-miskin, orang miskin. Siapa dia orang miskin? Dia kata orang miskin ni orang yang ada mata pencarian tapi tak cukup. Dia perlu 2,000 sebulan, dia kerja membanting tulang pagi petang siang malam, dia dapat 1,000. Maknanya 1,000 ringgit lagi dia kena minta dengan orang. Itu dipanggil miskin. Ada kata orang fakir lebih teruk daripada miskin. Tapi khilaf ulama sini. Dalam kitab ni kata Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa miskin lebih baik daripada fakir. Sebab orang fakir ni orang tak minta, orang miskin ni orang minta. Wallahu a'lam terbalik. Dalam suratul Kahfi, wa ammal waktu Khidir belah perahu tu. Wa ammas safinatu fakanat limasakin. Perahu tu kepunyaan orang miskin. Mana orang miskin ni ada kereta, ada taksi, ada Grab, tapi dia miskin tak cukup. Mana orang fakir lebih teruk. Kita kata wallahu a'lam, yang pentingnya para ulama mengatakan fakir dengan miskin ni tanda pelajar. Fakir dengan miskin, kalau dia berkumpul dia berpisah, kalau dia berpisah dia berkumpul. Faham ke tidak? Boleh tulis. Orang fakir dengan miskin, kalau berpisah berkumpul, kalau berkumpul berpisah. Maksud dia ni orang fakir dan dia juga miskin. Tapi kalau kita kata fakir dengan miskin ada sekali, maka dia berpisah. Fakir lebih teruk daripada miskin. Miskin mungkin ada kerja tapi tak cukup. Hak fakir ni langsung tak cukup. Itu dia panggil perbezaan. Yang ketiga Nabi sebut Ibnus Sabil, pengembara. Banyak lagi lah kalau kita nak tengok dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut kepada kita innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina ila akhir ayat. 8 asnaf orang fakir. Kata tuan syekh kita ni, kalau mu nak tahu, nak kenal mereka itu, bukalah kitab fiqh. Sedap dia. Kitab aku ni cerita, habislah cerita. Nah, oleh kerana dia buat cerita, saya pun cerita jugalah. Tuan-tuan nak buka dalam kitab kita, ana dah mengajar dalam bab kitabuz zakah, dalam kitab fiqh manhaji panjang, dalam kitab syarah kita kepada kitab Mustikah Hadis jilid yang ketiga juga ada bab zakat. Baiklah, yang ke-9 Nabi kita sebut wala tubazzir tabzira. Mu banyak harta ya, ingat jangan boros, jangan membazir. Gunakan harta kita tu dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Isra, ayat yang kita baca tadi dalam surah Isra ada wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubazzir tabzira. Baru ni
Tanda semula. Hak Nabi kita baca mula-mula tadi, fa'atizal qurba haqqahu. La. Dia baca dengan lafaz hadis. Sebab di sini wa'ati. Mana kalau pasal tu dah pengarang kita ni tak dalam kurungan ayat. Baiklah, yang penting iktibas. Wa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Allah sendiri kata pembazir saudara syaitan. Siapa nak kawan dengan syaitan, dia anak beradik syaitan, membazir. Habis itu. Maka Nabi kita ajar dia, jangan membazir, jangan boros, uruskan harta dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah, yang ke-10 yang terakhir, sahabat Tamimin tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya bayar zakat kepada pegawai-pegawai tuan cukup? Nabi kata, na'am, bala, cukup. Dan Nabi kita sebut di sini, bila bayar zakat memberi pahala, kalau penerima zakat menyeleweng, dia tangguh dosa. Ni ramai setengah masyarakat kita ni tak puas hati dengan sebahagian daripada pusat zakat. Oi, saya tak puas hati, pembahagian lambat. Kita kata kita jalankan tugas kerana pemerintah telah meletakkan zakat ini dibayar kepada pusat zakat PPZ, pusat-pusat zakat, maka kita bayar. Kalau kita rasa tak puas hati pertikai setara manapun, kita ambillah duit lain, kita sedekah kepada waris-waris kita, ataupun sebahagian daripada zakat kita tu kita beri kepada orang fakir miskin yang memang kita kenal, termasuk anak-anak kita. Kalau pergi bayar pusat zakat tak turun kau dia orang ni, maka kita bayar kepada mereka ini. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, itulah tilka asyaratun kamilah, 10 cerita pengajaran daripada hikayat cerita Anas daripada At-Tamimi yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengurusan harta. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam cerita kita yang lain dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.